Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jememan Raja Tuhan Ingan. Kita akan mulai persekutuan Komisi Wanita. Kita akan mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur atas kasih-Mu buat kami. Engkau telah menciptakan kami sehingga kami ada di dalam dunia bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana melalui kehidupan kami. Tuhan mau memakai kami di dalam dunia ini menjadi saluran berkat-Mu, menjadi terang, menjadi garam seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga melalui hidup kami, ya Tuhan, orang boleh mengenal Engkau sebagai Allah sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenal akan tujuan hidup yang sejati. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Kami menyerahkan persekutuan doa wanita ini, persekutuan wanita ini dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati. Kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah ibu-ibu, kita akan menaikkan satu pujian, yaitu sebuah hadiah. Ijen liu, mencari surga. Yo ijen liu,你收到没有？眼睛看不到，你心会知道，这一件礼物喜满怀的头。为了你准备，别人不能说。生命有限，时光也会走。如果你不珍惜，机会难。Terbatas waktumu terus berlalu, kesempatan yang indah takkan kembali. Hadiah yang mulia, anugerah dari surga, tiada dapat kau cari.
Dia telah datang, lahir di kandang. Tahukah sobatku, itu untukmu sebuah hadiah. Itulah Yesus Tuhan. Hidupmu terbatas, waktu berlalu, kesempatan yang indah takkan kembali. Hadiah yang mulia, anugerah dari surga, tiada dapat kau cari. Itu anugerah. Suatu pujian yang luar biasa, sebuah hadiah. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. 主内的姐妹们午安， Syukur sekali kita ada kesempatan yang indah ini. 感谢神，今天也是一个给我们一个美好的机会。 Barusan tadi kita menyanyikan satu pujian, yaitu ada sebuah hadiah dari Tuhan. 刚才我们已经听过了牧师唱的有一份礼物， Kita tahu bahwa hadiah yang paling besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. 我们晓得神给我们最大的礼物就是主耶稣基督， Oleh sebab itu, janganlah kecewa kepada Tuhan. 所以今天我们要学习的讲题就是对神不要有失望。 Sekalipun mungkin keadaan bisa membuat kita seperti merasa kecewa, 纵然很多时候我们的状况让我们觉得已经失望了， bahkan kadang-kadang kita melihat ada kemunafikan ya dari orang-orang Kristen, sehingga kita bisa tergoda berpikir, untuk apa lagi percaya kepada Tuhan. 有的时候在我们基督徒当中也是很多是假冒为善，以至于我们觉得为什么我要成为一个基督徒，诚实的基督徒呢？ Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 主内的姐妹们， kita berdoa terlebih dahulu. 我们先来做一个祷告。 Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur untuk waktu ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh belajar akan kebenaran dari firman-Mu, dan kami makin mengenal Engkau. Bukan sekedar kami tahu lebih banyak kebenaran-kebenaran Alkitab, tetapi kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, lewat firman-Mu dan lewat pengalaman bersama dengan Engkau. Terima kasih Engkau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkan. Pakailah mereka, layakkan mereka Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 主内的姐妹们， pernahkah engkau berpikir atau Anda berpikir, mengapa saya harus percaya kepada Allah? 我们曾否想过我为什么要信上帝？ Ya, apalagi kalau melihat situasi ataupun misalnya doa kita tidak dijawab. 比如说，很多时候我们觉得我们的祷告没有被应允， Sesungguhnya mungkin ada perasaan-perasaan itu, atau kita pernah seperti itu. 应该来说，我们曾经有这样的感觉。 Sebenarnya itu secara manusia boleh kita katakan sangat manusiawi. 对人性来说，这是很自然而然有的。 Mengapa? 为什么呢？ Sebab kecewa itu adalah suatu perasaan tidak puas ketika keinginan, harapan itu gagal tercapai. 失望的意思就是说，当我们有某些事情，我们所想的、我们的意念、我们的盼望，但是没有达到，我们觉得失望。 Ketika Allah tidak melakukan sesuatu yang seperti kita harapkan, 就是看起来让神没有按照我们的要求而回应我们， sehingga iman kita itu kemudian bisa mengalami goyah pada waktu itu. 那个时候我们的信心就会动摇了。 Ibu-ibu, ketika Allah tidak melakukan seperti yang kita inginkan, 姐妹们，当神不按我们的要求来回应我们的时候， bukan berarti Allah tidak dapat melakukannya. 不意味着神不能做、不 Tapi 能行， Dia memilih untuk tidak melakukannya. 但是他选择不这样做。 Allah memilih untuk melakukan sesuatu,
memilih melakukan sesuatu, 神选择做某些事的时候， Dia ingin menyatakan kehendaknya 他要表现他的旨意， dan juga dia menyatakan 他的目的， tujuannya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak Allah. 没有什么事情发生是不在神的旨意以外的。 Kehendak Allah mencakup setiap tindakan dan keputusan yang dibuat oleh setiap orang di dunia. 神的旨意覆盖了我们所有在世界上人的每一个决定、每一个行为。 Bahkan dikatakan bahwa ada waktu yang dia gunakan untuk memberitahu kita tentang rencananya. 甚至他也告诉我们，有的时候他会告诉我们他的旨意、他的 Tapi 意念。 juga ada waktu ketika dia tidak melakukan rencananya. 但是有的时候他也不是他不告诉我们他什么时候行。 Kita mengerti, kadang-kadang kita mengerti apa yang dia lakukan, tapi kadang-kadang kita tidak mengerti. 有的时候我们了解，我们明白神这样行的目的，但是有的时候，很多时候我们是不明白神为什么这样行。 Jadi yang pertama, ibu-ibu, supaya kita jangan kecewa, 所以姐妹们，当要让我们不感到失望的话， maka kita harus menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. 所以我们的意念跟神的意念应该要相符合，我们来调整。 Di dalam Yesaya kita membaca misalnya, ya, 比 ayo 如 kita 说 lihat 在以赛亚书 Yesaya 55. 以赛亚书55章， Oke, kita lihat ya. Yesaya 55. Di sana dikatakan Yesaya 55 以赛亚书55章 ayat 8 dan 9. 第8到第9节。 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. 以赛亚书第55章第8节，这里说到耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。”第9节。 天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。 Jadi dengan kita mengerti akan hal ini, 当我们了解这件事的时 kita 候， bisa terhindar dari kecewa terhadap Allah. 那我们就会对神免去了我们对神的失望， Juga menjauhkan kita dari sikap mengeluh. 让我们远离这些发言言。 Jangan lupa bangsa Israel yang menggerutu mengeluh di padang gurun. 我们不要忘记了以色列民在旷野的时候，常常发言言，常常发唠叨。 Bu-ibu, kenyataan hidup ini memang tidak gampang ya. 是的，姐妹们，我们晓得在生活当中的这个现实是不容易的。 Ada orang yang dia sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, 有些人把他的整个生命交给神的时候， bahkan dia sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya, dia tinggalkan pekerjaan negaranya, dia betul-betul menjadi seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, bahkan dia rela pergi ke negara lain. 他放弃了他的工作，离开了他的本国，到遥远的地方，到他不熟悉的环境里去。 Ibu-ibu tahu apa yang mereka hadapi? 姐妹们，我们晓得他们面对什么吗？ Mereka menghadapi kesulitan dengan sakit penyakit yang ada. 他们面对当地可能发生的许多的疾病， Mereka menghadapi penolakan yang begitu luar biasa. 他们到达那个地方，当地的人可能是非常的拒绝他 Bahkan 们， ada yang sampai menghadapi musibah yang begitu mengerikan dalam hidup mereka. 甚至在他们生活当中，他们要面对很大的困难，很多的危机。 Bayangkanlah kondisi mereka seperti itu. 我们可以自己想象他们的状况是怎么样。 Sangat manusiawi memang ketika bahwa mereka bisa merasa bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya sudah menyerahkan segalanya, kenapa hidup saya seperti ini? 非常人性的，假如他可以问神，神啊，我已经奉献到这个地步了，为什么我还要面对这么多的困难？ Tapi yang pertama itu tadi kita sudah belajar, kita harus selaraskan kehendak kita. 刚才我们已经讲到的，我们第一个要点就是我们要把我们的意念跟神的意念把它调整好，我们晓得。 Dan juga kita harus percaya pada kehendak Allah itu yang terbaik. 同样的，我们晓得神的旨意是最美好的。 Ketika kita kecewa,
kita kehilangan motivasi untuk melanjutkan perjalanan iman kita. 当我们失望的时候，我们失去了这个动力来继续走我们前面的道路。 Tetapi hal yang kedua yang bisa menolong kita untuk tidak sampai kecewa 第二点，我们要晓得的，不让我们灰心的话，我们应该怎么做？ adalah kita berteguh hati. 就是我们要坚固我们的信心。 Mari kita melihat sebentar dalam Mazmur 27. 我们来看诗篇27篇。 Ayat 14, ayat terakhir ya, 27 ya, Mazmur. 诗篇27篇最后一节。 Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. 是的，在诗篇27篇第14节，要等候耶和华，当壮胆，坚固你的心。我在说，要等候耶和华。 Ya, teguhkan hatimu, 坚固你的心 itu tadi ya. 坚固你的心。 Ketika Allah memilih Yosua menggantikan Musa, 当神选择约书亚来代替摩西的时 maka 候， Tuhan katakan, kuatkan, teguhkan hatimu. 神就告诉约书亚说：“你要坚固你的心， Kamu jangan tawar hati. 你不要灰心。 Aku Tuhan, Yahweh, Allahmu menyertai engkau. 我是耶和华，我会与你同在。 Aku tidak membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. 我不离弃你，我也不放弃你。” Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 主内的姐妹们， mari kita teguhkan hati kita. 让我们再次的坚固我们的心。 Mungkin sekarang keadaan sangat sulit dalam hidup kita. 也许现在我们的生活在很困难的状况当 Ada 中， persoalan kesehatan kita, 可能是我们的身体上的 mungkin 健 ada 康， persoalan ekonomi, 可能经济上的问题， mungkin ada persoalan relasi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan kita. 也许在我们工作岗位上，我们的家庭里面，我们与我们周遭的朋友或者是个人的关系有一些的不好。 Mari kita ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 我们来想到思想，神从来没有离开我们， Amin ya. 我们要有这样的安慰的 Yang 心。 ketiga 第三点， adalah kita harus ingat janji-janji Tuhan. 我们就是要时时刻刻的记得神允许我们的， Ya, harus ingat janji Tuhan. 我们一定要记得神的允许。 Walaupun kita tidak melihat saat ini, 虽然现在我们看不到， tapi Alkitab katakan bahwa ya Tuhan berjanji dia tidak tinggalkan kita. 但是圣经里面明确的告诉我们，神从来没有离开过我 Dan 们。 Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tahu apa yang paling baik untuk kita. 而且神晓得，对我们来说什么是最好的， Menurut Tuhan, 是按照神的旨意， bukan menurut diri kita sendiri. 不是按照我们所想的，我们的心思意念所想的。 Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, 主内的姐妹们， pernahkah engkau merasa kecewa? 你是否曾经觉得失望过？ Mulai hari ini, 从今天起， mari perbaiki atau robah cara pandang kita. 我们改变我们的看法，我们的想法。 Mari kita selaraskan rencana kita, hidup kita dengan kehendak Allah. 我们把我们的心思意念，我们所要的调整到合神的心意。 Mari kita teguhkan iman kita, hati kita. 让我们坚固我们的心， Mari kita terus mengingat janji Tuhan dalam hidup kita. 让我们不断的思想神的所有美好的允许。 Allah tidak lupa dengan janjinya. 神从来没有忘记他允许我们的， Allah tidak mengecewakan. 神从来没有对我们向我们有失望的意念。 Dan yang terakhir, 最后一点， ketika Anda dan saya, ibu-ibu dan saya mungkin di dalam merasa kekecewaan, 弟兄姊妹们，假如我们之间现在正在失望当中， datanglah kepada Tuhan. 我们要来到主的面前， Berdoa, sampaikan isi hatimu. 我们可以接着祷告，把我们所要的、所想的交托给神。 Ambil waktu menyendiri bersama Tuhan. 我们要花一点时间与神亲近，个人的与神亲近。 Biarkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. 我们恳求圣灵在我们内心里面告诉我们，向我们说话。 Biarkan Roh Kudus terus menolong kita untuk melihat apakah ini adalah ambisi kita pribadi, rencana pribadi, atau ini kehendak Tuhan. 求圣灵告诉我们，这些我们所要的，是我们自己所内心所要我们的
keinginan, 想要的，或者是神的旨意。 Mari kita ingat bagaimana teladan dari orang-orang tokoh Alkitab ya. 让我们同样要记得圣经里面很多的人物， Misalnya kita mengambil contoh Yusuf. 比如约瑟， Adakah alasan untuk dia kecewa? 他有没有理由 Sebenarnya banyak juga alasan bagi dia untuk kecewa. 让他失望？其实圣经里面记载很多事情是可以让他失望到极点的， Tapi dia tidak kecewa. 但是他从来没有失望过。 Abraham juga bisa punya alasan untuk kecewa, 亚伯拉罕也可以有很多理由让他 tapi 失望， dia tidak kecewa. 但是他也没有失望过。 Tuhan Yesus teladan kita yang paling tinggi. 主耶稣是我们最高的这个例子，最大的例子， Dan panjang ya. 榜样。 Ya. Kalau dia mau kecewa, dia ada alasan untuk kecewa. 假如他失望的话，很多理由让他失望的。 Murid-muridnya suka bertengkar. 他的门徒很爱吵架、纷争， Petrus menyangkal dia. 彼得甚至否认他， Yudas mengkhianati dia. 犹大已经出卖了耶稣， Thomas tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. 多马自己不相信主耶稣已经从死里复活了， Dan macam-macam. 还有很多。 Tapi Tuhan Yesus tidak kecewa. 但是主耶稣从来对他的门徒没有失望过。 Terhadap Petrus, dia terima Petrus kembali. 对彼得来说，众人已经否认了，但是他还是再次的接受彼得。 Bahkan Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba. 甚至耶稣托付他，你要牧养我的羊。 Luar biasa ya teladan Tuhan Yesus ini buat kita. 主耶稣的榜样对我们来说实在太特别了。 Ibu-ibu, kehidupan ini tidak mudah. Kehidupan ini sulit. 姐妹们，现在的生活对我们来说是不容易，也非常多的困难。 Ada banyak alasan orang bisa kecewa. 很多理由让我们相信的人会失望。 Tapi sebagai orang beriman, mari kita belajar hal ini untuk tidak kecewa kepada Tuhan. 成为主的儿女，让我们学习怎么样不失望。 Kita tidak bisa melihat hari kita yang besok, lusa, dan seterusnya itu. 我们对我们的前面的道路，明天、后天怎么样，我们完全不晓得。 Tapi kita tahu siapa yang menguasai, yang mengendalikan hari esok itu. 但是我们晓得谁掌控明天， Ya, yang mengendalikan itu adalah cangkuan itu yang besok ya. 就是谁掌管明天、 Siapa? 后天、 Siapa? 明天是谁呢？ Yaitu Yahweh, Yehova. 就是我们的耶和华。 Terima kasih kepada Tuhan. 我们要感谢神。 Ibu-ibu, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, 姐妹们，愿神祝福他的话语， memeteraikannya di hati kita semua. 让我们完全把它记在心 Makin 里， kita setia terus bertumbuh di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. 让我们对主的忠心不断的增长、坚固起 Tuhan 来。 memberkati kita. 求神祝福我们每一位。 Mari kita akan tutup dengan berdoa. 我们来做一个结束的祷告。 Ya, sungguh bersyukur ibu-ibu sore hari ini ya kita boleh persekutuan dengan singkat memuji Tuhan dan juga kita mendengarkan firman Tuhan. 非常感谢神，今天我们用很短的时间，我们有一首的诗歌，我们也可以思想神的话语。 Saya akan mengundang silakan C. Amoy untuk berdoa untuk kita, mendoakan bersyukur untuk firman Tuhan, bersyukur mendoakan juga ibu-ibu, kaum wanita di gereja kita supaya iman mereka makin kuat dan juga doakan mungkin mereka sedang bergumul, barangkali ada yang sedang bersedih karena kehilangan orang yang mereka kasihi, ada yang juga mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang bergumul dengan persoalan ekonomi, barangkali doakan mereka ya. Kita berdoa. 来，我们来一起做一个祷告。亲爱的父阿爸上帝，感谢神你的保守看顾，这么长的时间来，你不断的喂养我们，保守我们，坚固我们，借着生命不断的把你的话语赐给我们，让我们在走人生道路当中很多的困难、很多的危机、很多的疾病，甚至我们不明白为什么会临到我们，但是神你给我们的永远是最好的。感谢神，借着今天的信息，让我们可以坚固我们的心，让我们永远常常记得神你对我们的允许，就是让我们的意念可以托在神的手中，可以借着神的旨意，让我们与你的意念是相同的，不按照我们个人所要的，但是按神所要的，让我们可以有忍耐的心、仰望的心、依靠的心，完全托在你手中。为所有弟兄姐妹们正在可能身体上有疾病的，可能经济上有一些问题的，可能在个人交际方面有一些不妥协的，
主啊，求你赐给我们有个谦卑的心，寻找神的心，让我们所听得到，不单单我们可以听，每个星期听，但是可以成为一个很好的行道者。主啊，把我们将要来的一个星期的生活托在你手中，我们的家人，我们的个人，我们的工作，可能是我们已经退休了，我们可以很好的把每一天过着照神你的旨意要过的生活。主啊，感谢你把我们全然仰望交托，因为神唯有你是我们的仰望者。这样的祈求感恩交托，乃是奉靠主耶稣圣名祈求的，阿门。阿门，阿门。好，姐妹们，谢谢，再见。姐妹们，再见，下个星期见。